Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton setia The Amin Idris Show. Terima kasih kerana bersama pada malam ni. Okay, so guys, malam ni tajuk kita tentang rogol dan dakwah. Thank you semua kerana share. Kita ada penonton dari USA, Raja Melewah. Wow. Okay, siapa lagi? Azura Hashim, gambar saya yang tak glamour pun kena Tuan Amin. Oh, kita gang lah. Welcome to the club, Dr. Zura. Kita ada ni Salbiah dari Finland. Wow, malam ni ada orang kampus tak Rizal. Okey, so saya tanpa melengahkan masa nak menjemput tetamu kita yang pertama. Beliau ni saya kenal dah lama dah, sejak di UIA dulu, malah masa saya di Kelantan pun tak biasa-biasa dengar nama beliau. Antara tokoh pendakwah muda yang sangat-sangat dihormati lagi disegani. Saya persilakan tetamu kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Abang Amin Idris. Ya, segar molek Syah? Segar-segar. Alhamdulillah. Ini di pejabat ke di rumah? Ambo di pejabat Abang Amin. Allah Akbar. Masya Allah. Okey, kita nak jemput seorang lagi tetamu kita. Ini kira otai lah dalam bidang dakwah. Antara tulisan dia dan yang cukup famous adalah di saifulislam.com. Entah pernah baca ke? Pernah. Tidak pernah meninggalkan, insya-Allah. Tapi sebut blog ni rasa tua lah blog kita tak. So kita persilakan nun jauh di sana Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Assalamualaikum Ustaz. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz, macam mana di sana boleh cakap Melayu lagi ya? Boleh cakap Melayu? Hari-hari tumbuk sambal belacan. Okey lagi. Okey, boleh cakap Melayu Ustaz. Ustaz, dengan kata dalam proses berpindah rumah? InsyaAllah, itulah depan kamera ni okey lah, di belakang kamera jangan tanyalah macam mana rupa dia kan. Tengah mengemas. Ini juga indikator komitmen Ustaz untuk kita sama-sama membantu rakan dakwah kita, Fin Jamal. Betul Ustaz? InsyaAllah, sama-sama. InsyaAllah. Maka dengan ini saya mempersilakan seorang lagi tetamu kita, walaupun beliau baru selesai pembedahan, namun kesediaan beliau untuk bersama kita pada malam ni cukup dihargai. Kita persilakan one and only Fin Jamal. Assalamualaikum. Sihat Fin? Sekejap Fin ya, saya okey. Fin sihat ya? Alhamdulillah, baru selesai surgery, alhamdulillah. Thank you for this space lah, insya-Allah. Allah. Syafakumullah. Alhamdulillah. Masya-Allah wa iyyaka. Okey, kita nak teruskan perbincangan kita dan saya perlu bagi tahu pada semua netizen, malam ni kita bukan nak create isu baru. Malam ni kita bukan nak create kontroversi baru. Malam ni kita nak bercakap dalam soal dakwah. Apa yang kita boleh perbaiki yang mana akhirnya memberi faedah dan juga kebaikan untuk ummah. Okey, saya rasa semua panel clear. InsyaAllah. Ustaz Rizal rasa macam forum kat Kelantan lah pula. Itulah, tak terasa jauh. Rindu. Masya-Allah. Okey, nak mula dulu dengan Syahri dulu, Syahri. Ustaz Syahri, fenomena artis selebriti berhijrah adalah sesuatu rahmat yang besar dalam dakwah. Kita cukup gembira bila dulu Kak Wardina mula bertudung dan mula share konten-konten dakwah pada masyarakat, sama ada dalam TV ataupun luar TV. Cuma benda yang paling besar sekali, saya nak tanya Ustaz Syahri, apakah aulawiyat ataupun keutamaan ilmu yang perlu dipelajari oleh kawan-kawan selebriti bila mereka berhijrah dan nak berdakwah? Silakan Ustaz Syahri. Berapa minit Abang Amin? Okey, show kita ni show kita sendiri, suka hatilah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak pada Tuan Amin Idris, Iron Man Malaysia kerana menyediakan platform ini. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Hasrizal Jamil yang turut bersama pada malam ini, dan seterusnya Puan Fin Jamal yang turut sama untuk menyertai perbincangan kita pada malam ini.
saya sebagai permulaan mengucapkan terima kasih kepada Amin Idris Show kerana saya kira kalaupun tidak merintis, ia adalah salah satu daripada ejen perintis yang mempertemukan ya antara pelbagai pihak yang kita boleh cari titik pertemuan ataupun boleh kita cari di mana punca kepada ataupun asal usul kepada sesuatu isu yang viral. Jadi harapnya platform ini boleh diteladani oleh rakan-rakan yang lain, yang khususnya apabila kita menghadapi kepelbagaian pendapat dalam sesuatu perkara. Yang kedua, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Fin Jamal kerana walaupun diuji Allah dengan pembedahan, tetapi masih boleh sudi memberikan komitmen untuk kita bertemu mata, untuk kita turut sama berdiskusi apa yang terbaik untuk dakwah yang boleh kita gerakkan bagi menjadikan rakyat Malaysia kita lebih baik keberagamaan mereka. Dan terus terang saya boleh katakan setakat saya punya pengalaman tidak sedikit ya daripada rakan-rakan ataupun followers Puan Fin Jamal yang berniat untuk berubah, untuk belajar agama dengan lebih baik, dan ini satu kelebihan yang sebagaimana disebut oleh Tuan Amin Idris tadi, kita memerlukan lebih ramai individu seperti ini dalam industri. Tetapi kalau mengambil kira soalan daripada Abang Amin tadi, apakah keutamaan dari sudut ilmu yang diperlukan bagi rakan-rakan artis yang berhijrah, saya mengambil kira masa yang terbatas malam ini, mungkin satu perkara saja yang boleh saya beritahu, iaitulah keutamaan ilmu yang paling utama adalah bagi saya lah, bukan ilmu tu dulu tetapi mentor. Kita mungkin boleh ada ramai guru yang memberikan ilmu, tetapi mentor yang memberikan nasihat, memberikan tunjuk ajar, memberikan teguran kepada apa yang kita cakap, apa yang kita sampaikan, itu bukan mudah untuk kita perolehi. Saya sendiri pun tanpa perlu menyebut nama, memang alhamdulillah ada individu yang saya rujuk, sebab kalau kita tahu kita ini adalah orang yang disebut-sebut public figure ataupun kita punyai ramai followers, saya merasakan saya perlu kepada mentor yang memang bukan suka dunia glamour ni, dan memang tugasnya adalah untuk memberikan nasihat-nasihat yang pedas. Dia review saya punya video ataupun audio, dan dia memberikan teguran, hatta benda kecil sekalipun. Ustaz lupa selawat tadi. Jadi kalau kita tahu kita public figures, maka kita kena cari, bukanlah maksud saya orang-orang sufi, tetapi orang-orang yang boleh menegur kita dalam hal-hal yang kita rasa kita buat betul, tetapi dibimbangi apa yang kita buat adalah satu perkara yang barangkali tersasar daripada jalan yang sepatutnya. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyebut antara figura yang saya banyak kaji akhir-akhir ini adalah someone di belakang tabir Nabi Musa alaihi salam. Kita sedia maklum Nabi Musa tokoh yang kita boleh katakan popular kerana ia baginda adalah Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ramai tidak mengetahui sebenarnya di belakang Nabi Musa ada figura yang memastikan Musa alaihi salam ketika menggalas tanggungjawab untuk berdakwah kepada kepala kejahatan dan kemungkaran, yakni Firaun. Harun inilah yang mainkan peranan ya untuk memastikan adik dia ni cool down ataupun tidak emosional, tidak gopoh dalam membawa perubahan, kerana dia kenal benar adiknya ini, dan Musa memang kenal benar dirinya punya kelemahan. Sebab itu Nabi Musa mengiktiraf dia punya kelemahannya adalah dia cepat emosional dengan apa yang bakal diucapkan oleh orang-orang jahat ini. Jadi sebab itu beliau meminta, selepas Allah lapangkan dada, Rabbi syarah li sadri, Musa alaihi salam meminta agar Harun bersama dengan dia. Sebab apa? Kay nusabbihaka katsira. Yang ditafsirkan oleh para ulama antaranya adalah agar Harun ini kalau dia ada dengan saya, dia boleh keep reminding, dia boleh terus mengingatkan saya yang tugas kita bukan nak ubah orang, kita do the best,
tetapi tugas kita adalah di hadapan Firaun mentasbihkan Allah. Dia terima, dia tak nak terima, itu bukan lagi urusan kita, tetapi bahagian kita adalah kita buat yang terbaik. Kau lengkapkan aku lengkapkan kau. Dan tafsiran yang kedua yang saya kira menarik untuk saya kongsikan adalah kay nusabbihaka katsira. Saya perlukan Harun sebab Harun ini dia boleh menenangkan saya apabila nanti saya boleh terbawa-bawa kepada perangai lama saya dulu. Iaitulah perangai yang menyebabkan baginda pernah menumbuk sampai mati meninggal dunia seorang pegawai KBP. Nak katanya kita para pendakwah ya barangkali ada kelemahan, ya kita barangkali sangat mudah terasa hati dengan barangkali orang-orang yang tidak senang dengan kita ataupun kita namakan apa ya haters ke apa benda yang kekadang kerana tindak tanduk mereka ini menyebabkan perkataan yang bukan-bukan keluar daripada kita yang kita tidak sedari masa tu dada kita sebenarnya sudah sesak. Maka waktu inilah kita perlukan Harun ataupun saya sebutkan tadi kita perlukan mentor yang bagi nasihat, yang bagi peringatan, relax saudara. Ya nak ubah orang ni tidak bagaimana mudah. Ya dan saya teringat satu cerita saya baca daripada artikel Daily Sabah. Cerita ni pernah berlaku antara Mehmet II dengan Syekh Syamsuddin. Alalang 11 tahun berkawan dengan Abang Amin Idris ni. Jadi kita kongsikan cerita ni sebab pertemuan kali pertama kita pun dengan Muhammad Al-Fatih pun. Jadi ada cerita yang saya temui pada umur sebelum 12 tahun, sebelum menjadi sultan kali pertama, Muhammad Al-Fatih ini pernah meminta untuk berguru dengan Syekh Syamsuddin, Ak Syamsuddin. Tetapi tengok ya macam mana seorang guru, seorang mentor. Apabila Syekh Syamsuddin mendapat pengetahuan yang Mehmet II ini figure penting yang sedang dilatih oleh Murad, mahu berguru dengan dia, ini satu peluang sebenarnya. Peluang untuk lebih dikenali. Barangkali Syekh Syamsuddin boleh menggunakan murid ini untuk lebih dikenali, tetapi saya tersentuh dengan Syekh Syamsuddin respon lebih kurang berkata, aku tidak membenarkan kau untuk jadi murid aku kerana kebimbangan aku apabila kau berada dalam halaqah tasawuf ataupun tariqah Bayramiyah, ya tarikat ini, apa yang bakal berlaku kepada engkau adalah kau akan menikmati kemanisan kesufian, ya, tetapi kau akan jadi orang yang membenci pemerintahan, kekuasaan, peperangan, dan akhirnya apa yang akan terjadi, kepimpinan Osmaniyah akan jatuh ke tangan orang yang tidak sepatutnya ketika kau ya sedang menikmati kelazatan beribadah, beruzlah bersama dalam tariqah ini. Jadi guru ini boleh mengambil kesempatan. Alhamdulillah kita ada Mehmet II bersama dengan kita. Tetapi guru yang sebenar adalah dia memberikan teguran yang bukan jalan yang terbaik untuk kau sertai tarikat ini ataupun menyertai kumpulan kesufian ini. Kedudukan kau, kejeniusan kau, kebijaksanaan kau adalah mesti ditempatkan untuk menegakkan keadilan sebagai pemerintah dan penguasa kerajaan Osmaniyah. Wallahu a'lam. Mungkin itulah untuk minta maaf banyak kalau terkasar bahasa ke apa. Oh, insya-Allah. Comelote jawapan Ustaz Syahri. Saya suka Ustaz Rizal bila Syahri memulakan, bila kita hijrah, kawan-kawan selebriti berhijrah, kita sambut baik dan kita sangat gembira dengan hijrah mereka, dan antara langkah awal adalah perlu adanya mentor Ustaz Rizal. Cuma netizen kita kadang-kadang kita terover excited tu satu. Satu lagi terover sensitif pun ada. Ada di kalangan selebriti, contohnya Yat Hamzah dulu dalam Usrah Fitrah. Bila dia pakai tudung, maklum baru nak pakai tudung, so adalah terbuka sikit kat dada kan dan sebagainya. Maka ramai yang kecam dia. Padahal dia baru 2 hari pakai tudung sebagai contoh. Begitu juga bila ada di kalangan kawan-kawan selebriti yang berhijrah dan mula nak berdakwah, maka adalah mulut-mulut yang taib-taib yang mengata macam-macam. Komen Ustaz Rizal tentang cara netizen menyambut selebriti yang berhijrah. Silakan Ustaz Has. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'.
Terima kasih kepada Tuan Amin Idris dan terima kasih atas inisiatif untuk menganjurkan sesi kita pada malam ini, kalau kat Malaysia lah, kalau dekat Finland sekarang ni pukul 4 petang. Dan juga kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Syari dan terutamanya juga kepada Puan Fin Jamal, dan saya doakan semoga segera sihat dan sembuh lah ya daripada orang kata pembedahan yang baru sahaja selesai. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah SWT sebab teknologi membolehkan kita untuk melakukan banyak kebaikan, namun pada masa yang sama juga teknologi itu perlu dijinakkan untuk dia tidak menjadi orang kata macam senjata makan tuan lah, kerana teknologi ataupun teknologi maklumat ini dia punya cabaran dia ialah kuasa duplication. Maksud dia satu benda yang kita tulis dia akan segera bersalin menjadi 5 salinan, 100 salinan, 10,000 salinan, 1 juta salinan, bergantung kepada keluasan kita punya audience. Jadi itu cabaran baru yang dihadapi oleh umat manusia yang tidak pernah dihadapi di sepanjang sejarah kehidupan kita. Jadi balik pada soalan yang Tuan Amin tanyakan tadi tentang persoalan netizen tu, pertama sekali mungkin saya ingin letakkan satu sisi pandang yang mungkin boleh sama-sama bimbing kita, iaitu apa yang tidak berharga di dalam kubur tidak berharga di luar kubur. Maksudnya dalam kubur tak ada selebriti, tak ada netizen, tak ada followers, tidak ada social media influencers ke, tak ada. Jadi hakikatnya kita semua ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita semua ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hype yang wujud di zaman sekarang ni, termasuklah dalam soal religiosity kita, keberagamaan kita, kita tidak harus lupa kepada hakikat yang sangat penting itu, bahawa akhirnya soal keberagamaan kita ini adalah bagaimana kita nak memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah SWT. Kita lahir sendirian, kemudian kita hidup di atas muka bumi ini secara bermasyarakat, tetapi nantinya kita akan dikebumikan sendirian dan akan bangun di hadapan Allah SWT, memikul amalan masing-masing sendirian. So yang itu kita jangan lupa, kerana takut kita terlalu terbawa-bawa dengan soal saya ini siapa, apa pandangan orang lain. Ya, saya duduk dekat Finland ini pun itu juga perkara yang sama yang saya selalu ingatkan anak-anak dekat sini. Stop thinking too much about what people are thinking and assuming about yourself, because semua itu adalah ilusi. Kadang-kadang kita gunakan istilah selebriti ni sebagai personality kan, dia daripada perkataan persona, dan persona itu dalam bahasa Latin kalau tidak salah saya dia bermaksud topeng. So when you become a personality, you are actually wearing a mask to show mask. Tuan Amin tak apalah, okey. Yang itu kita pun enjoy tengok kan. Tapi maksudnya bila kita jadi public figure macam Ustaz Syari sebutkan tadi, sebenarnya kita sedang memakai topeng, topeng-topeng tertentu yang melakonkan watak-watak tertentu yang dilihat oleh orang ramai. Tetapi di belakang topeng itu hanya ada satu sahaja entiti, iaitu hamba kepada Allah SWT. Cuma dalam Quran, sama ada mereka adalah ibad ataupun mereka adalah abid. Ibad adalah hamba Allah yang taat, abid adalah orang yang tolak Allah tapi mereka masih hamba Allah, tapi Allah bahasakan mereka sebagai abid, yang Ustaz Syari punya bidang lah kan, yang sentuh tentang hal ini. So macam mana kita nak handle dengan masalah netizen yang bising ni? Saya rasa kalau saya lah sebagai orang yang lemah iman, lari terus lah pergi ke Finland. Salah satu daripada dorongan kenapa saya lari jauh-jauh ni, duduk dekat di hujung benua ni, salah satunya ialah kerana mencari kesunyian. Kerana pada sekitar tahun 2013, 2014, 2015 tu, itu untuk diri saya dia sudah jadi begitu overwhelming, terlampau bising dengan pelbagai perkara kan. So macam mana kita nak deal dengan perkara ini? Bila mana sahabat kita Puan Fin Jamal mengemukakan pandangan beliau tentang isu tempoh hari, saya secara peribadi memang dah lama tak memberikan sebarang
komentar tentang apa-apa isu yang viral kerana saya dah tak nak pergi ke daerah berkenaan lah kerana pengalaman-pengalaman sebelum ini 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu kan. Cuma yang saya fikirkan ialah kalau ada sesuatu yang disuarakan, apakah yang disuarakan itu ada manfaatnya untuk masyarakat, untuk diri saya sendiri dan mungkin sedikit juga untuk Puan Fin kita dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi di situlah saya fikir dulu dan kemudian baru saya suarakan apa yang saya suarakan. Hakikatnya apa yang saya tulis dan saya sampaikan itu dia tidak bersifat personal. Maksud dia adalah di antara saya dengan sesiapa, tapi dia adalah untuk kita semua. Maka saya tidak teruja dengan orang kata, oh bagus sekarang ni Ustaz Rizal dah sependapat dengan saya geng Ustaz Rizal, saya geng Kak Fiz. Semua itu adalah permainan, semua itu adalah benda yang tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah SWT. Yang ada nilai adalah apa yang kita masing-masing belajar dan apa yang kita belajar tu kita pakai tak untuk improve diri kita. So netizen ini saya sendiri dalam pembelajaran saya di Finland ini, dalam kalau sebelum ni saya dalam learning education and technology, memang kita study tentang the idea of netizens. Since when you define yourself as netizens? Dia adalah satu social construct. Maksud dia kita construct satu identity disebabkan oleh interaksi kita dekat social media kan. Kalau abang Diva AA kita, dia dah advance, dia jadi neraka Z sebab teruk sangat kan. Jadi kita kena balik kepada benda yang basic, iaitu sama ada kita orang awam ataupun netizen ataupun kita adalah selebriti, kita sama-sama sedang diuji. Kata Allah SWT dalam surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selepas ayat yang pertama tu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, a'udzubillahi minasyaitonirajim. Kemudian kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itulah Tuhan yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan sebagai ujian. Maknanya mati pun ujian, hidup pun ujian, sakit pun ujian, susah pun ujian. Kita yang melakukan sesuatu pun ujian, orang yang diperlakukan juga sedang diuji, yang memerhatikan kelakuan orang lain pun juga sedang diuji. Jadi kita tak boleh lari daripada kita sedang diuji. Jadi dalam isu katalah tentang jenayah kes jenayah rogo yang dibincangkan dalam seminggu dua ini, ujian itu bukan ujian untuk Puan Fin, bukan ujian untuk saya, untuk Ustaz Syahri dan juga Tuan Amin Idris, tapi dia adalah ujian untuk semua. Semua orang yang menaik dekat Twitter, dekat Instagram, dekat Facebook, semua perkataan itu tidak akan pergi begitu sahaja, kecuali dia hanya akan jadi satu antara dua. Sama ada satu jadi dosa ataupun satu jadi pahala. Dan kalau yang anda kumpul adalah dosa, dosa itu anda kena uruskan dengan Allah Ta'ala. Kalau yang dikumpul itu adalah pahala, maka pahala itu mudah-mudahan membantu kita untuk Allah SWT redha dengan kita. Jadi dalam kes ini kita ingat balik kepada dua perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai punca ataupun perkara yang banyak menghantar manusia ke neraka Allah SWT. Dua kan, iaitu kemaluan dan yang keduanya mulut. Kemaluan tu hal-hal ni lah yang bersangkutan dengan zina, yang bersangkutan dengan unsur-unsur seksual, libido manusia ke, hal-hal yang kelucahan ke apa dan sebagainya yang ada kaitan dengan soal dorongan seksual kita. Itu yang pertama, yang banyak menghantar manusia ke neraka. Kemudian yang kedua yang banyak menghantar manusia ke neraka adalah mulut. Cuma di tahun 2020 ini mulut manusia itu banyak berehat. Dia tak banyak berehat lah sebab banyak makan kan, ada mukbang apa semua zaman sekarang ni kan. Tapi yang menggantikan tugas manusia itu adalah tangannya, ya, bercakap, menulis. Kalau tahun 1990 dalam drama bersiri Opah, Joyah berjalan di sekeliling kampung membawa cerita, orang ni gosip, orang ni gosip, ni gosip ni kan. Tapi sekarang ni kita jadi Joyah kita sendiri. Maksudnya kita yang menaik, kita menulis, bercakap, dan kita diuji dengan sifat media sosial itu yang memberikan kita untuk boleh berselindung di sebalik persona yang kita pakai tu. Kita punya profile, siapa kita, it can be a real person, it can be something else yang kita create, tapi benda itu menguji kita because kita boleh bercakap dalam keadaan kita tidak
kita tidak perlu bertanggungjawab atas apa yang kita cakap. Asasnya bila Nabi SAW kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkatalah yang baik ataupun diam. Kenapa Nabi SAW sebut macam tu? Banyak benda dalam Islam yang susah orang nak buat, Rasulullah akan kaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Antara benda yang susah kita nak buat ialah kita diam. Sebab kalau kita bercakap, orang tahu kita bercakap. Orang tahu pendirian kita. Tapi kalau kita ada memikirkan something and we decided to not saying it, tak ada siapa pun yang tahu kita sedang bertindak sesuatu, iaitu dengan tidak berkata apa-apa. Maka sebab itu the only motivation yang boleh motivate kita untuk diam dan tidak bercakap ialah kalau kita sebenar-benarnya beriman kepada Allah kerana Allah tahu kita diam, dan yang keduanya kita fikir consequences akhirat, bahawa kalau aku cakap benda ni akan jadi dosa ke pahala. Dosa pahala tak nampak kat dunia. Kalaulah dosa itu menggemukkan, maka maknanya saya banyak pahala lah. Tapi dosa pahala tidak akan muncul dalam bentuk fizikal kan, dia adalah currency untuk guide kita. Jadi kalau kita balik kepada semua perkara ni, bagi saya bila saya cuba menulis sesuatu tentang isu tersebut, apa yang ditulis itu adalah demi untuk kebaikan semua yang membaca. Dia bukan sesuatu yang saya tulis yang ditujukan, okey saya nak halakan ini kepada Puan Fin ataupun kepada sesiapa sahaja, kerana dia adalah untuk kita bersama. Sebab nanti dekat akhirat nanti, kita semua, empat-empat kita yang dekat skrin ni dan juga semua yang menonton dan yang tidak menonton, kita semua akan berdiri di hadapan Allah SWT sebagai hamba-Nya. Jadi yang menang bukan Hasrizal, bukan Abang Caprice kita, bukan Puan Fin, tetapi yang menang adalah mereka yang mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku dan terus berusaha ke arah untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Very basic and simple, but we need to remind each other from time to time about all this, orang kata basic things yang penting dalam hidup kan, insyaAllah. Maaflah panjang pula saya bercakap. Itu pertama. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Azrizal. Satu penerangan yang walaupun bahasanya simple, tapi Alhamdulillah semua netizen dapat faham apa yang Ustaz Azrizal sebut, dan ada yang turut tersentap bila sebut tentang bila baik di kubur, maka baiklah di luar. Sebab kubur ni memang sensitif Ustaz. Dan okey, saya nak pergi kepada Fin, sebab antara tulisan yang sangat saya tersentuh Ustaz Azrizal tulis dalam saifulislam.com dulu adalah tajuk memetik apa yang Stephen R. Covey sebut, seek first to understand to be understood. Cuba untuk memahami untuk difahami. Saya nak tanya Fin, tolong kongsikan kronologi, apakah latar belakang story di sebalik apa yang Fin pernah sebut sebelum ni, yang akhirnya Fin sebut apa yang Fin sebut. Kalau Fin fahamlah soalan saya kan. Fin, silakan Fin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kecil rasanya saya dekat sini, Cik Amin, sebab saya ni bukan pendakwa langsung pun. Saya daripada dulu, sebelum lagi saya tak pernah panggil diri saya pendakwa. Saya daripada dulu, daripada tak pakai tudung, daripada zaman seksi, saya memang penulis. Cumanya saya bergerak, penulisan saya bergerak sebagaimana saya bergerak. Jadi macam as I learn deeper in the religion, jadi orang nampak kita macam asyik nak bercakap pasal agama, sedangkan this is actually a journey of mine lah. So kronologi macam mana boleh jadi benda lah ni adalah saya ada certain group of kids dekat my Instagram. I call them my Maimons and my Razibs lah. Anak-anak yang nakal-nakal tapi memang dia suka kaedah garang tu. Baru saya faham Fin, ramai yang kata we are Maimon. Aku benda dekat dalam situ ke? Rupanya jemaah pinjamal rupanya. Diorang kenal macam mana cara penulisan saya. Dia macam ni tau. Saya ni, dia macam ni, dia ada dua ekstrim. Kalau tak marah-marah, nangis. Tu je, dia tak ada tengah-tengah, bipolar sikit. So, kronologinya adalah dah lama dah sebenarnya, macam orang cuba nak meletakkan Fin Jamal adalah seorang anti-feminis. Daripada dulu, dah lama sangat. So, sebab semata-mata sebab saya sangat pegang kepada Quran Sunnah yang perempuan
bukan atas nombor satu. Ada benda Allah ni panjang, benda ni panjang. Jadi so as benda Allah ni keep on going on, lepas tu kita ada satu session ask box. So, macam di mana Maimun dan Razib ni dia memang sedang teguk untuk dimarah, you know. Saya faham ustaz-ustaz dan ustazah di luar sana menggunakan konsep adik-adik adalah lilin yang membakar, you know, konsep tu kita faham. Tapi Maimun dan Razib dekat dalam circle saya adalah budak-budak nakal dan diorang tahu ini ketua paling besar ni yang pernah berada dekat dalam api, yang nak bagi tahu dengan diorang, ini api aku dah rasa, jangan pegang sebab tak buat lagi senang daripada taubat. So diorang sukakan serah tengkuk untuk dimarah. Tapi biasalah kadang-kadang kat dalam grup kita orang Melayu kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar kan. Ada je lah yang dah terlepas ke sana. So coming back to the ask box, dekat antara soalan yang biasa kita terima, biasa haters, biasa kita boleh buat tak tahu je. Kemudian pada satu hari macam dah selalu sangat dah dengar macam Fin Jamal anti-feminis, Fin Jamal apa sentiasa sokong lelaki, Fin Jamal patriarch and everything. Then this one girl, dia cakap, Fin Jamal boleh tak kau tolong macam you know dalam segi marah and everything, cakap ajar kau punya followers tu yang macam you know macam konsep kalau ada isu dalam dia macam ni, macam orang kan suka macam men are trash, macam tu dia nak macam pergaduhan antara lelaki dan perempuan saja, in which I don't agree. I cannot agree on that because in my opinion tidak hanya kita boleh salahkan satu gender, dia kena sama-sama, lelaki dan perempuan dua-dua ada. I was talking in the sense of masyarakat as a whole. Saya ni macam nak cakap okay. Saya tolong budak-budak yang pregnant, saya bagi shelter kepada rape case, mertua saya PDRM jenayah seksual, jadi saya tahu macam mana nak handle kes-kes macam ni. It will be impossible for me untuk buat satu pertandingan antara rapist dengan victim dan victim salah. It's impossible. My take ketika hari itu adalah kita nak cakap perempuan menyumbang kepada benda Allah ni, dan bukanlah sahaja sebab kenapa saya selalu cakap pasal perempuan, because I'm a woman. I know what I do. I know what I did in my past, what I did untuk allure lelaki untuk memandang. I know our tactics, I know our strategies. So I talk on behalf of this kind of women yang satu masa dulu tu. So daripada situ tak tahu macam mana orang salah faham pelbagai, lepas tu dijemput untuk macam clarify, Caprice jemput untuk macam boleh clear the air. I was there ready untuk clarify my points bagaimana saya hari ini. Tapi ditanyakan soalan agama, kita bukan ahli. Why would I respond something yang berkenaan agama? So that's why I kept my mouth shut. The next day Kak Dina pula macam lepas tu macam lagi tanya pasal soalan agama. I know in my heart it is not in my position untuk respond segala jawapan-jawapan agama. It's not my position, dan adalah sangat tak adil untuk orang tanya, okay jadi apa solusi rape? Why do you ask me? I'm a mother. I know I cannot change the world, but I know I can tell my children untuk jaga diri. So basically itu je cerita dia. The funny part about all this adalah semua ni bermula dengan saya emosi bila dipanggil rapist apologist, sedangkan this is something that I have been fighting for the last decade. Irony sampai hari ini, daripada hari saya emosi tu sampai hari ni, itu je lah benda yang dibagi kat muka saya, rapist apologist. Yang mana I also don't know what to say lah. Masya Allah. Tu Fin, berdasarkan kepada respon-respon viewers yang ada malam ni, you are not alone. Ramai yang kata Mami kuat ya kan. Siapa lagi, ramai yang very supportive pada Fin. So don't worry Fin. Kita malam ni pun boleh tak nak tambah sikit? I mean, boleh, silakan Fin. I know what I say. I know my Maimuns and I know my Razibs. They understand what I say. I don't even have to spell it satu persatu. It's just that mereka-mereka yang langsung tidak tahu background story, yang cuma tengok daripada macam you know keratan-keratan dan terus macam boom. Fin Jamal dia cuba nak cari boom. You know this, it's ridiculous. No,
Ada yang bertanya personal, Fin, sebenarnya macam mana? I explain. Those people yang explain, oh now I understand. You are not talking about rapist lawan victim. You are talking about masyarakat as a whole. Boleh faham. Tapi yang tak bertanya terus pergi keluar sana and making more and more statements. And right now I am publicly massacred and publicly shamed, but I know hasbunallah wa ni'mal wakil. I understand that, you know, it's macam mana approach saya mungkin rasa harsh untuk some people, but there are kids out there yang memang perlukan jenis mak macam ni. Fin, boleh tak Fin share dengan semua yang sedang menonton, walaupun benda ni mungkin orang akan kata riak lah nak share apa yang dibuat, tapi saya kira ni riak patuh syariah kan, iaitu share dengan semua yang sedang menonton apa yang Fin buat untuk menolong mangsa-mangsa, untuk menolong gadis-gadis di luar sana, mereka-mereka yang tersasar. Tolong share Fin. Ini bukan riak dah. Ini kita nak inspire orang supaya turut sama membuat kebaikan. Kos-kos belanja untuk check up, kos buat report, rumah, tempat tinggal, cari rogol tu, paksa mak bapak untuk buat report untuk kes-kes rogol. Carikan family untuk anak-anak yang nak dibuang. Bagi motivasi untuk family yang mana yang family yang nak buang anak-anak tu, bagi bantuan untuk date rape case, benda-benda macam tu lah. Benda-benda kecil je. Rasanya kalau semua orang, I think semua orang akan buat benda yang sama. Itu je. Macam I'm not the only one yang akan buat ni. I know kalau orang ada duit dia akan buat juga. Kalau orang memang ada rumah ekstra dia akan buat juga. Kalau orang memang ada masa dia akan buat juga. Itu je. Fin, stay strong Fin. Kita akan pada Syed Syahri sekejap. Syed Syahri, apa yang Fin tunjukkan adalah satu contoh di mana perjuangan dia bukan hanya bergantung kepada himasa ataupun semangat. Dia buat berdasarkan apa yang dia mampu dan dia berbicara berdasarkan apa yang dia tahu. Cuma kadang-kadang biasalah ada orang tanya soal agama, payah juga kan. Soalan saya pada Syed Syahri, bagaimana kita nak seimbangkan di antara semangat dengan disiplin keilmuan, Syed Syahri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Amin Idris atas soalan mengenai keperluan seimbangkan antara semangat berdakwah dengan ilmu. Saya juga terima kasih banyak yang saya pelajari daripada Al-Fadhil Ustaz Rizal tadi. Dan juga banyak kerja-kerja yang tidak diketahui oleh saya sendiri dilakukan oleh Puan Fin Jamal yang barangkali kita yang banyak bercakap ini tidak pun bekerja kuat untuk melakukan amalan-amalan yang besar ganjarannya yang telah dilakukan oleh Puan Fin Jamal tadi. Semoga Allah memberikan ganjaran yang sebanyak-banyaknya kepada jihad beliau dalam menyelamatkan anak-anak yang disebutkan tadi. Kalau ditanya macam mana nak seimbangkan, mungkin apa yang saya boleh kongsikan adalah pengalaman. Saya juga dahulu pernah menjadi pemuda yang bersemangat berdemonstrasi di sana sini, lantang dalam amar ma'ruf nahi munkar. Macam faham. Ya, Bamin pasti mengenali Gamis dahulu. Jadi pernah duduk di situ dahulu. Jadi bila kita keluar daripada universiti, barulah satu persatu hijab tu terbuka. baru kita nampak tinggi rendah langit bumi ni. Dan bila bertemu dengan Quran ni, alhamdulillah lah, summah tadaitu. Bila aku dapat hidayah Quran, bila saya dapat hidayah Quran, saya mula nampak betapa semangat pemuda ini dia tak boleh untuk berada begitu tanpa hikmatus syuyukh ataupun hikmah
Sifat hikmah itu sendiri penting. Sebab kalau kita perhatikan dalam 3 senario berikut, kita dapat lihat macam mana Nabi SAW yang semua kita sedia maklum, beliau mentafsirkan Quran, beliau menjelaskan Quran, beliau punya tindak tanduk adalah penerangan kepada Quran. Situasi yang pertama, Nabi berpeluang untuk mengubah struktur Kaabah selepas pembukaan Makkah, tetapi Nabi enggan untuk melakukan penstrukturan semula, relocation Baitullah Kaabah. Mengapa tidak dilakukan? Nabi sudah menang ke atas bumi Makkah. Apa yang menjadi pertimbangan Nabi yang menyebabkan Nabi pause button, Nabi tidak mengikut kemahuan dan keinginan segelintir para sahabat untuk mengubah dan membawa perubahan kepada struktur Baitullah? Itu nombor satu. Yang menyebabkan kita berfikir agaknya apa pertimbangan Nabi ya? Kalau mengikut semangat, kalau kita ikut semangat, kita dah menang dengan takbirnya, maka gunakan sahaja peluang dan penghormatan yang telah diberikan oleh penduduk Makkah pada 8 Hijrah berkenaan. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi tidak terus membunuh orang-orang munafik di Madinah? Bahkan Nabi mengambil pendirian yang tegas untuk enggan. Sedangkan dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa ja'a ya ayuhan nabi jahidul kuffar wal munafiqin. Kalau kita tengok teks Quran itu jelas berjihad menghadapi orang kafir dan orang munafik. Tetapi mengapa Nabi enggan melakukan tindakan membunuh orang munafik yang jelas dalam Quran hati mereka kafir tetapi zahir mereka muslim? Apa agaknya pertimbangan Nabi? Kalau ikut semangat saja memang habis dipenggal kepalanya itu. Jadi agaknya apa pertimbangan? Sedangkan Nabi menghuraikan Al-Quran, pasti di sana Nabi sedang memberitahu kepada kita keperluan untuk pause button lah, untuk berfikir sejenak, adakah apa yang saya buat ini atas dasar semangat, melulu, gopoh gapah, mahukan perubahan, atau saya mengambil kira aspek hikmah. Dan yang ketiga adalah seorang Arab Badui kencing dalam Masjid Nabawi, dan para sahabat mahu memberikan tindakan yang bersesuaian dengan penghinaan yang dilakukan berkenaan, tetapi Nabi tegas melarang para sahabat jangan menghalau Arab Badui berkenaan yang sedang kencing. Biarkan dia selesaikan dahulu qada hajatnya berkenaan. Jadi ini satu lagi perkara yang menyebabkan kita berfikir, kalaulah Nabi bertindak atas dasar semangat, atas dasar ini satu bentuk penghinaan kepada agama ini, pasti habis dah nasib lelaki Badui berkenaan. Tetapi di sana ada pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW yang menyebabkan saya simpulkan semangat sahaja untuk membawa perubahan kepada umat Islam di Malaysia, semangat untuk melihat kaum muslimin di Malaysia benar-benar beragama dalam erti kata yang sebenar. Pada masa yang sama kita kena berhati-hati menyusun langkah. Kita mesti menjadi seperti Nabi Harun tadi, iaitulah mereka sedang menyembah berhala. Kalau diikutkan apa yang Musa alaihi salam pesan, Harun mesti bertindak, dan Harun perlu membayar harga yang mahal, iaitu bakal dibunuh oleh Bani Israel. Dan apa yang bakal terjadi, Bani Israel berpecah kepada dua, satu yang beriman, satu yang menyembah lembu, patung lembu Samiri berkenaan. Tetapi apa yang menyebabkan Harun alaihi salam, apa pertimbangannya untuk tidak gopoh gapah menghalang ataupun memerangi kaumnya yang menyembah patung lembu berkenaan? Jadi cerita Nabi Harun yang memberitahu kepada adindanya Musa alaihi salam, iaitulah aku bimbang bila kamu pulang nanti kau dapati Bani Israel sudah berpecah dan sukar untuk dikawal lagi. Agaknya pertimbangan-pertimbangan inilah yang menyebabkan Quran merakamkan cerita-cerita seperti Nabi Harun alaihi salam. Akhirnya kita mesti menjadi orang yang ada guru, ada mentor. Yang disebut tadi oleh Tuan Amin, hammasatu syabab, saya pun muda, muda ke saya, wallahu alam, tetapi mestilah kita ada orang yang bagi nasihat. Agaknya kesan kita cakap macam ni apa dia?
agaknya kesan bila kita type macam ni apa dia? Barangkali kita rasa ia adalah satu kita kena bagi tahu benda tu salah. Kita kena bagi tahu benda tu haram. Tetapi di sebalik kita memberitahu itu ada banyak perkara juga kita kena fikirkan, iaitulah implikasi dan kesan daripada perkataan tersebut. Sebab tu dalam fiqh ini dia bukan hanya fiqh nusus. Dia ada juga fiqh aulawiyat, dia ada fiqh taghyir, nak mengubah dia ada seni dia ada langkah-langkahnya. Salah pilih langkah, terlalu bersemangat melulu, maka kita boleh membawa lebih banyak kerosakan daripada kebaikan. Wala'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih Syahri. Satu huraian yang cantik di mana semangat itu mesti diseimbangkan dengan ilmu dan perlunya sekali lagi adanya guru yang membimbing kita. Dan Ustaz Rizal, saya suka bila Ustaz Syahri sebut tentang fiqhul waqi'. Sebab Qaradawi sebut kita bukan hanya bersandar kepada fiqhul nusus, memahami nas, kita kena faham waqi', kita kena faham keutamaan aulawiyat, kita kena faham pertimbangan muwazanat, kita kena faham fiqh taghyir, membuat perubahan. Kenapa para pendakwah kena faham benda ni, Ustaz Rizal? Okey, terima kasih kepada Tuan Amin atas soalan yang ditanya, dan terima kasih juga kepada Puan Fin atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna sebentar tadi. Begitu juga dengan penerangan, penambahan taujihat daripada Ustaz Syahri kita. Takut juga dengan soalan Amin tanya tu, banyak istilah-istilah yang saya pun dah lama tak dengar. Kadang-kadang saya pun tak tahu saya ni ustaz lagi ke tak ustaz, tapi kalau orang tak boleh nak panggil saya ustaz, nak panggil apa kan, jadi saya tak kisahlah apa-apa pun. Sebelum saya jawab soalan yang Amin tanyakan tadi, saya sangat tertarik dengan apa yang Puan Fin sebutkan tadi tentang soal pergeseran di antara orang kata paradigma feminisme tadi. Itu adalah perkara yang sekurang-kurangnya ketika saya membuat vlog pertama, ketika saya komen tempoh hari, saya conscious dengan benda tu, dan kerana itu dalam vlog 7 minit itu saya ada sebut bahawa kritikan saya bukan kritikan yang datang daripada dimensi feminisme juga. Maknanya saya tahu kalau saya tidak bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh Puan Fin, maka mungkin akan ramai mereka yang datang daripada paradigma feminisme akan menyangka bahawa sekarang ni Ustaz Siza dah geng dengan mereka pula. Sedangkan kita tidak di sini dan kita tidak di sana. Dan saya aware dengan perbalahan ini, kalau boleh saya anjurkan ataupun saya galakkan bagi mereka yang ingin faham tentang toksiknya idea feminisme pada masa ini, mungkin kalau malas nak baca buku yang berat-berat, boleh menonton dokumentari The Red Pill yang The Red Pill tahun 2016 dulu, The Cassie J documentary. Dia meneroka tentang keracunan paradigma feminisme yang datang daripada tempat saya ni lah, di negara barat ini, ya, bahawa kita sebagai umat Islam, kita perlu jelas bahawa kita bukan sama ada toxic masculinity ataupun patriarki ke, dan kita juga bukan feminis, kerana Allah SWT menjadikan lelaki dan perempuan kedua-duanya ada tugas peranan masing-masing, saling lengkap melengkapkan dan saling hormat menghormati, sehingga akhirnya kedua-duanya akan berdiri di hadapan Allah SWT bukan dengan gender masing-masing tetapi dengan amalan masing-masing. Akan tetapi tak apalah, akan tetapi itu tolak tidur, nanti tak jawab soalan yang tanya tadi. Jadi balik pada soalan-soalan complicated yang Amin tanya tadi, fake nusus, fake waqi' semua kan. Saya kena buka kamus balik apa ke benda-benda tu. Bagi saya, kita mungkin ada satu lah yang saya tak setuju yang Puan Fin sebut awal ni. Saja suka-suka tak setuju kan. Yang tak setujunya ialah bila Puan Fin kata saya bukan pendakwah. Kita semua pendakwah kan. Maksud dia bila mana kita seorang Muslim, maka kita semua adalah merupakan pendakwah, kerana Islam itu bukan rahsia hati. Islam itu adalah amalan. Dan bila kita mengamalkan Islam kita, dengan sendirinya kita akan project
kepercayaan kita in a full display. Malah kaum wanita akan lebih terkehadapan dalam orang kata full display ni kerana penampilan mereka yang lebih prominent. Terutamanya macam kami dekat Finland ini, anak perempuan kami pastinya lebih berdepan dengan pelbagai ujian kerana dia seorang bertudung ketika keliling semua manusia tidak bertudung di sini, dan juga dia berkawan dengan segala jenis bangsa agama yang ada di sini. Maka kita tidak dapat lari daripada hakikat bahawa kita semua adalah merupakan pendakwah, dalam erti kata kita we are the message of the message yang kita nak sampaikan, kan, disebabkan oleh amalan Islam kita. Sajalah saya sebutkan begitu. Tapi berbalik kepada soal apa sebenarnya yang kita perlu tahu sebagai pendakwah. Saya tadi Ustaz Syari ada bagikan beberapa contoh. Saya nak bawa satu contoh untuk kita ekstrak daripada dia satu panduan untuk manfaat kita sama-sama. Dalam satu peristiwa, kan, kita tahu bagaimana ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, baginda telah didatangi oleh seorang anak muda. Dalam hadis Abu Umamah, kan, yang menceritakan bagaimana anak muda tu datang dan dia minta kebenaran daripada Rasulullah SAW untuk berzina. So you can imagine, kan, kalau berzina tu satu bab, ini minta kebenaran untuk berzina. Apa ni? Jadi bila anak muda tu minta kebenaran untuk berzina, sahabat-sahabat yang ada kat keliling ni marah. Ya, mah mereka kata. Mah ni maksud dia, what sort of question is this, kan? So mereka rasa macam budak ni kurang ajar sebab minta kebenaran nak buat satu benda yang salah. Tetapi cuba kita belajar daripada Nabi SAW, apa yang Rasulullah buat. Rasulullah tenangkan sahabat, jangan apa-apakan budak ni, dan Rasulullah panggil dia supaya dia datang dekat dengan baginda. Lalu Rasulullah bercakap. So kita fokus kepada apa yang Rasulullah suarakan. Rasulullah SAW kata, dalam ini terjemahan bebas saya, ya, kalaulah aku benarkan kamu berzina, aku juga kena benarkan orang lain berzina kalau ada orang minta kebenaran, kan. Jadi kalau sekiranya ada orang nak berzina dengan mak kamu bagi tak? Jadi orang dia terkejut. Oi, tak boleh, dia kata, kan. Kalau ada orang nak berzina dengan adik kamu bagi. Dia kata tak boleh, dia kata, kan. Kalau ada orang nak berzina dengan saudara kamu, maksudnya perempuan-perempuan dalam keluarga kamu, dan lelaki tu kata tak boleh. Jadi Rasulullah kata maka basically terjemahan bebas dia, janganlah kamu buat apa yang kamu tak nak orang buat pada kamu. Jadi maksudnya kalau aku benarkan kamu berzina, kamu pasti akan berzina sama ada dengan anak orang, isteri orang, adik orang, kakak orang. Jadi jangan buat benda begitu. Jadi apa yang ingin saya tekankan ialah walaupun yang orang kata maksiat yang nak dibuat oleh budak ni ialah dia nak berzina, tetapi yang Rasulullah SAW uruskan bukan soal zina tu. Yang Rasulullah uruskan adalah satu bentuk pemikiran yang salah bahawa budak ini tak nampak tentang soal yang kita sebut sebagai golden rule ni, treat people the way you want yourself to be treated, kan. Maksudnya jangan buat kat orang apa yang kita tak nak orang buat kat kita. So budak ni, dorongan dia berzina itu bukan solid semata-mata kerana libido dia, kerana nafsu seks dia, tetapi kerana dia tak fikir benda yang dia buat tu harmful kepada orang lain, dan itu lebih penting untuk dibetulkan. Dan kalau yang itu dibetulkan, maka yang zina tadi pun akan tersingkir, insya-Allah. Dan kemudian lepas Rasulullah nasihat benda tu, baginda telah dekatkan anak muda itu, Rasulullah pegang dia dan Rasulullah doa, ya Allah, lindungilah ya anak muda ini dan lindungilah kemaluannya daripada maksiat. Jadi ia bukan hanya satu pedagogi, ia bukan hanya satu orang kata strategi ke logik dakwah ke, tetapi akhirnya dipulangkan juga kembali kepada Allah, minta daripada Allah supaya lindungi anak muda ini kerana nak menjauhkan diri daripada zina. It's not only about orang kata realigning your paradigm, but as well as also hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada kisah ini yang saya nak ekstrak ialah bila kita lihat maksiat, kita kena ingat bahawa kita ada presenting problem dan kita ada real problem. So kita nak betulkan yang mana? Kita nak tackle presenting problem ke kita nak tackle the real problem? Kita patah balik kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang amar ma'ruf nahi munkar, kan. Kata baginda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di kalangan kamu melihat kemungkaran,
maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Itu terjemahan bahasa Melayu. Hendaklah dia mencegahnya. Tetapi ayat sebenar di dalam bahasa Arab yang Rasulullah SAW sendiri sebut ialah falyughayyirhu biyadih. Hendaklah dia menukarnya dengan tangannya. Maksudnya bila nampak kemungkaran, reaction kita is not about mencegah, tapi reaction kita mesti ada elemen yang boleh menukar maksiat itu bertukar menjadi sesuatu yang baik. So maknanya kita belum lagi berdakwah kalau kita hanya dapat menghalang, kalau kita hanya dapat mengekang, kalau kita hanya dapat memberhentikan kerana ia belum mengubah apa-apa. Kita hanya mencegah kemungkaran, melaksanakan tanggungjawab kita apabila dalam reaksi kita itu ada unsur yang sifatnya boleh menukar masalah menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi itu satu perkara yang kita jangan sia-siakan ataupun jangan kita abaikan. Dan saya sangat berharap agar ujian yang datang ini kepada saya, kepada Ustaz Syahri, kepada Amin dan juga kepada Puan Fin Jamal tidak memberhentikan kita berempat daripada melakukan semua perkara baik yang kita sedang dan telah buat disebabkan oleh ujian ini. Cuma kita nak, orang macam kata istihsan, kita nak buangkan sikit bahagian yang problematik tu dan kita boleh move on, sebab kebajikan terutamanya macam yang apa yang Puan Fin buat tu adalah sesuatu yang terlalu besar nilainya dan tidak harus berhenti di situ. Cuma sikit lagi saya nak sambung aplikasi. Tadi kita dengar cerita Nabi SAW kan. Jadi saya nak bawa cerita yang berlaku pula kepada kami lah. Suatu ketika dulu, lebih kurang dalam 15 tahun sudah, saya pernah dijemput oleh sekumpulan mahasiswa. Ni zaman-zaman Syahri dengan Amin lah ni kan. Jemput saya untuk bagi pengisian kepada sekumpulan pelajar baru dalam program macam Suai Kenal kan. Jadi bila saya sampai, AJK program briefing kat saya. Dia kata, Ustaz, bancuh habis-habis budak-budak ni kan, sebab dia orang ni ramai yang tak pakai tudung. Dia orang cakap pada saya lah kan. Jadi saya terus jawab lah kepada AJK ni. Saya kata secara adabnya tugas kita sebagai yang menjemput, kita jangan instruct orang yang kita jemput tu macam mana dia nak buat kerja dia. So you don't have to tell me how to do my job. Maksud dia macam tu lah. Tapi tak boleh garang sangat, nanti merajuk pula student ni kan. Jadi maksudnya biarlah saya buat kerja saya. Saya datang sini kerana saya setuju dengan objektif program. So objektif program ni dia kata nak menimbulkan rasa suka kepada agama dan kenal tujuan hidup. Itu kata mereka. Jadi saya pun berceramah lah. Lepas habis berceramah tu lebih kurang dalam 1 jam, masa sesi break saya share dengan AJK. Saya kata kenapa saya bertegas sebelum saya start ceramah tadi, sebab saya nak share cerita ni. Suatu ketika dahulu ketika saya bekerja dengan Ustaz Fahrul Makjoy dan juga beberapa orang asatizah lain dalam company Fitrah Perkasa kan, pernah berlaku satu kejadian di mana bila kita kendalikan program macam Bina Insan, kita terima peserta daripada all sorts of background. Jadi kita tak judge yang datang tu macam ni ke macam tu ke apa ke, kerana semua yang datang ini adalah merupakan jemputan daripada Allah dan tugas kita adalah untuk mengisinya. So kita tak peduli you pakai apa ke, you background apa ke, yang penting you sudi datang dan kita sudi berdiskusi bersama-sama. Jadi pada hari yang keempat tu kami bawa peserta-peserta pergi ke sungai. Dan kita dalam suasana yang hening, kita mengajak semua orang untuk belajar daripada alam. So kami agihkanlah, ada satu kumpulan cuba fikirkan tentang batu, satu kumpulan cuba fikir tentang angin, satu kumpulan cuba fikir tentang matahari, tentang pokok, tumbuh-tumbuhan, apa yang kita boleh belajar daripada makhluk yang ada kat keliling kita ni. So bila sampai dekat bunyi, timbul satu pertanyaan. Kenapa sama ada seseorang itu peminat nasyid ke, ataupun peminat jazz ke, ataupun peminat lagu rap ke, ataupun black metal, death metal sekalipun, tapi satu perkara yang sama di kalangan semua orang ni ialah bila kita dengar bunyi alam, bunyi sungai, bunyi burung-burung bercicipan macam tu, semua orang rasa tenang. Kenapa? Itu soalannya lah kan. Malah orang yang tak percaya Tuhan pun rasa tenang. Suka. Kan? Kenapa? Jadi
kita semua rasa tenang mungkin sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, Allah kata semua yang ada di langit dan di bumi ni bertasbih memuji Allah. Cuma la tafqahuna tasbihahum, cuma kamu tak faham tasbih mereka tu. Maknanya akal fikiran kita tak faham yang ayam berkokok, bunyi sungai, daun bergisiran, bunyi air itu semua tu sedang memuji Allah. Akal kita tak faham, tapi jiwa kita faham. Sebab itu semua manusia mendapat impak yang sama, rasa tenang. Duduk dekat kondo tingkat 40 tengah-tengah KL pun dengar bunyi air tu saja pasang untuk dapatkan orang kata tranquility, macam app Calm dalam iOS tu kan contohnya, untuk dapat efek yang sama. Jadi imagine rupa-rupanya pokok bertasbih, air bertasbih, batu bertasbih, burung bertasbih, malah saya melawak lah kan, maknanya hatta babi hutan yang berkeliaran dalam hutan tu pun dia juga bertasbih kepada Allah Ta'ala. So you can imagine kalau semua tengah bertasbih, kita yang manusia ni buat apa? So can you imagine, you duduk tengah-tengah masjid, semua orang tengah bertasbih, berzikir, tiba-tiba ada orang berzina tengah-tengah masjid. Inilah manusia yang paling jahat. So you can imagine kalau duduk kat tengah-tengah hutan ni, cacing bertasbih, babi bertasbih, semua bertasbih, tiba-tiba you buat maksiat kat tu, betul tulis pula kat batu. Tulis nama atas batu kan. Ni orang tua dah tak tahu dah lagu tu. Kan? Jadi bila kami sebut tazkirah yang macam tu, tiba-tiba salah seorang daripada big boss dalam grup peserta ni, dia bangun. Dia kata, "Can I have your towel please?" Dia minta tuala dan dia terus letak tuala tu atas kepala dia. Dan dia kata, "Saya nak pakai tudung." So kami terkejut lah, macam kenapa pula ni? Dia kata, "Ustaz, for the past 4 days, no one ever say anything about me not wearing tudung. No one judge me. So it gave me enough macam ruang so that I can think about all these things." Dan bila Ustaz mention tentang soal tasbih tadi, so sebenarnya tu suddenly saya rasa macam malu dengan Allah, and instantly I feel that I need to pakai tudung. Dia kata. So dia minta tuala dan dia tutup atas kepala dia, dan start daripada situ dia terus bertudung. Mudah-mudahan sampailah sekarang. Jadi point saya ialah bila kita melakukan kerja dakwah, kita jangan sentiasa nak betulkan apa yang kita nampak. Sometimes that is not the real problem. The real problem is something behind the scene. Dan itu perlukan kepada wisdom untuk kita fikir apa yang kita nak betulkan, apa yang kita nak sentuh, supaya bila pokok tu tidak berbuah, bila bunganya tidak cantik, kita nak betulkan batang ke, kita nak betulkan daun ke, ataupun kita nak rawat akar, kerana penyakit tu ada dekat akar. Jadi di situlah sebab kenapa alim ulama, ilmuan-ilmuan kita memberikan nasihat-nasihat, panduan-panduan kepada pendakwah supaya take into account benda-benda ni. Bila kita belajar Islam yang kita belajar tu ialah manual. That is the right one. That is how it should be. Penyakit orang belajar syariah, macam saya graduate syariah, penyakit orang macam kami ialah bila kami belajar syariah, kami belajar Islam yang sepatutnya. Tetapi yang kita jumpa dalam masyarakat ialah Islam yang diamalkan. Dan Islam yang diamalkan is not necessarily seperti Islam yang sepatutnya. So gap di antara Islam yang sepatutnya dengan Islam yang kita jumpa, kita tidak boleh faham kenapa gap itu berlaku unless you equip yourself with some wisdom as well as some knowledge. Saya bagi contoh lagi. Kawan saya pergi berdakwah dekat somewhere dekat area Dagestan, Chechnya punya area. Dekat situ ada satu bid'ah. Ya, bid'ah yang dibuat oleh orang kat situ ialah bila mereka dengar kita sebut nama Nabi, kita patut selawat kan, sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni bila sebut perkataan Nabi, mungkin perkataan paigambar lah macam dalam bahasa Turki, dia orang semua bangun. Bila dengar je paigambar, bangun kan. Jadi macam sahabat saya yang nak berdakwah ni pun susah lah kan, macam mana nak buat. Tapi dia berdiri sama-sama dengan dia orang. Tak apalah, dia berdiri sekali dengan dia orang sama-sama. Lepas tu bila hubungan dah baik dengan orang dekat situ, barulah mereka semua
diberitahu oleh kawan saya ni, dia kata sebenarnya kalau yang lebih baiknya lah sambil kita berdiri ni kita selawat. Ya, so bangun sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia orang pun bangun sallallahu alaihi wasallam, bangun sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas beberapa ketika dia kata sebenarnya selawat ni duduk pun boleh. Yang berdiri kan. Oh ya ke? Jadi akhirnya tumpaslah satu bid'ah dan tertegaklah satu sunnah. Tetapi yang untuk sampai kepada peringkat itu kita perlu bersabar dan kita perlu engage dalam hal ini. Jadi itulah basically kita kata gist ataupun substance di belakang istilah-istilah yang Amin sebutkan tadi tentang fake nusus dan sebagainya. Kerana kalau kita tak ada benda tu, dakwah kita boleh jadi macam orang kata apa, tikus membaik labu kan. So kita niat baik, kita nak repair labu tu tapi jadi rosak. Mungkin yang boleh saya rumuskan supaya saya tak cakap panjang sangat, di sinilah pentingnya untuk kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab sebagai manifestasi kepada ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bercakap dengan percakapan yang sadida. So perkataan sadida ni apa maksud dia? Perkataan sadida ni, sad itu dalam terjemahan lebih mudahnya dia maksud dia empangan. Ya. Jadi qaulan sadida ni bermaksud wahai orang yang beriman, bila kamu bercakap, kamu hendaklah bercakap dengan percakapan yang merangkumi apa yang kamu nak cakap, mencegah benda yang kamu tidak maksudkan daripada termasuk dalam percakapan kamu. Basically-nya percakapan kamu itu perlu precise, perlu tepat, perlu konklusif dan jelas. Jadi boleh terjadi dakwah kita akan bermasalah hanya disebabkan oleh kesilapan kita dalam percakapan. Dan apa buktinya? Buktinya sambungan ayat yang saya bacakan tadi, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bercakap, bercakaplah dengan perkataan yang sadida tadi, perkataan yang tepat tadi. Allah kata apa lepas tu? Yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu bercakap dengan percakapan yang betul, Allah akan elokkan kerja kamu. So, not having the right way to converse what we mean, what we think, what we feel, menyebabkan kerja kita boleh jadi rosak. Dan untuk improve kerja kita, untuk minta supaya Allah perbaiki kerja kita, kita mulakan dengan kita perkemaskan cara kita describe sesuatu. Dan mungkin di situ cabaran yang banyak wujud di zaman sekarang ni, kerana memang kita sekarang ni hidup di dalam orang kata dunia tak kasar sikit bunyi lah, dunia tak kerti bahasa. Maksudnya kita rasa macam yang penting niat, yang penting apa yang saya maksudkan. Betul, tapi words matter. Ya, because words kita berfikir dengan menggunakan perkataan. The more words you have, the more you are able to think and to describe your thought. Sebab tu saya suka tengok video orang barat makan durian for the first time. Sebab saya suka tengok macam mana mereka nak describe durian tu. Ada yang kata bau garlic, ada yang kata bau stokin. Semua itu ialah kerana mereka tidak ada wording yang sesuai untuk describe apa yang mereka rasa. So kita boleh expand kualiti dakwah kita apabila kita expand kita punya vocabularies dan kita reconstruct kita punya perkataan supaya kita dapat bercakap dan percakapan kita itu sampai. Dan itulah kelebihan besar yang ada pada Nabi SAW, sebab Rasulullah ni dia istilah yang dipakai oleh ulama ialah jawami'ul kalim. So perkataan Rasulullah ringkas tapi komprehensif, it covers everything, tapi dia tidak menyebabkan orang macam sebenarnya Rasulullah ni cakap apa, maksud dia macam tu kan. So saya sendiri pun sebab tu saya tak suka ceramah.
Walaupun saya dikenali sebagai penceramah, saya tak suka ceramah sebab bila saya ceramah saya mudah tersalah cakap, saya mudah termaksudkan something, dan di situ jugalah saya juga mengambil minta maaf dengan penuh rendah hati kalau reaksi saya ataupun cara saya menjelaskan apa yang saya maksudkan dalam vlog dan tulisan saya terhadap isu yang Puan Fin Jamal timbulkan juga ada kelemahan dan kesilapan, kerana saya tidak ada sebarang niat yang tidak baik, melainkan semata-mata untuk menjelaskan sesuatu. Dan kerana itu juga penerangan saya pada masa tersebut banyak berbentuk technicality sebab saya merasakan bahawa kita kena highlight bahawa isu-isu yang macam ni dia ada guideline dia ada cara untuk benda tu dicakap, kerana kalau kita tak jaga benda ni dia akan bercampur aduk dan akhirnya kita tak tahu siapa cakap apa, dan kemudian netizen pula tak tahu siapa nak sokong apa, sokong siapa kan. Jadi benda tu menimbulkan polemik yang berpanjangan, rugi. Jadi mungkinlah sebab itu akhirnya saya repeat balik yang saya sebut pusingan pertama tadi, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang beriman je, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata yang baik-baik ataupun pilih untuk diam. Tapi bukan pilih untuk tak buat kerja, pilih untuk tapi pilih untuk diam tapi kita buat kerja kan. Maksudnya kerana diam itu sangat mahal. Saya nak dapat diam, saya kena migrate ke Finland. Finland adalah sebuah negara yang sangat besar, sebesar Jerman, tapi penduduk dia 5 juta saja, dan oleh kerana saya terpaksa meninggalkan Finland, kami tak sanggup lagi nak ambil another risk of second wave COVID-19 ni sebab dah 4 bulan anak-anak ni tak jumpa dengan mak mereka disebabkan oleh kami tak boleh travel, so kami terpaksa pindah. Tapi saya sangat gembira pengalaman 4 tahun duduk dekat Finland ini sebab saya suka dengan suasana sunyi, saya suka duduk dekat bawah pokok, tepi sungai, diam, kerana pada masa itu saya dapat berfikir dan dapat memperbaiki diri saya, because kita sekarang hidup di dalam dunia the tyranny of noise, dalam kebejatan bising. Wallahualam. Sorry lah kalau panjang lagi nanti merepek pula. Wallahualam. Setiap tutur bicara penuh hikmah Ustaz Azrizal, dan saya rumus apa yang Ustaz Azrizal sebut dalam kita menyatakan nas, kita kena memahami situasi semasa, kena utamakan yang utama, kena pertimbangkan betul-betul, dan dalam kita membuat perubahan pun ada seni dia, Masya Allah. Baik Fin, dalam kita berdiskusi, dalam kita berbincang Fin, apa antara perkara utama yang Fin boleh improve diri, yang Fin boleh perbaiki khususnya dalam penyampaian dakwah? Silakan Fin. Maksudnya apa yang saya nak betulkan pasal diri saya lah. Ya, betul. Saya rasa saya dah mula dekat lah masa untuk saya untuk cuci tangan kot. Sebab masa Kak Dina tanya worth it ke semua mendalah ni, lepas tu masa tu saya confident sangat worth it. Tapi sekarang saya dah mula rasa tak worth it. Cumanya saya macam ada satu benda saya rasa saya perlu mention, sebab daripada tadi asakan demi asakan adalah tentang betapa macam crowd cuma satu angle, iaitu orang-orang yang macam nak dengar dan memang orang yang baik semua. Kalau saya boleh nak share kan lah konsep niche, N-I-C-H-E, niche. Niche ni maksudnya targeted audience. Saya tak boleh pegang audience seluas-luasnya dekat luar sana tu. Tapi saya tahu niche saya dekat Instagram follower saya. Of course di kalangan follower saya ada spy-spy sana sini, of course. Tapi the niche yang saya ada, dia jenis yang macam biasa saya handle. So it's really hard to explain macam mana. Kalau lah tadi macam Ustaz Azrizal kata macam apa kekasaran akan buat orang jauh ke apa ke, lillahi ta'ala baik Allah, followers Fin Jamal macam tahun ni saja rasa 5 orang lebih
Alhamdulillah dalam syahadah. Salah seorang saya pas kepada Dr. Ravi. You know, there are some people yang perlukan hentakan. Ada orang jenis macam perlukan hentakan. Memang ada jenis perlukan bobokan dan pujukan dan kasih sayang. Memang betul demi Allah. Saya tak adalah kasar benci. Saya kasar mak. Tapi tak semua orang boleh faham cara saya. Dan yang saya kesian dekat anak-anak saya, dekat saya punya followers ni, they understand me and they wanted to defend me untuk bercakap dekat luar sana tu. Tapi saya duk kata tak usah. So it's a dilemma, you see. Sebab anak-anak saya yang saya kenal ni, yang circle saya yang kecil ni, dia nak kaedah macam ni. Sebab dia nak ada yang jenis macam ni. Ada orang suka dipujuk dengan syurga ni macam ni, indahnya begini, di bawahnya ada sungai, di dalamnya ada buah-buahan yang sangat sedap. Ada orang suka macam tu. Ada orang dia semayang sebab dia takut neraka. Faham tak? Macam nak cakap Faham. Maknanya doa kita ni pelbagai kan. Saya kenal anak-anak saya. Saya kenal anak-anak saya dekat Instagram saya. Dan kekasaran yang saya bagi pada diorang faham. Cumanya apabila ada spy yang datang dan bawa keluar sana, dan saya tak boleh kontrol semua orang. Jadi kalau saya kata macam saya nak ubah, of course macam yang tersebar ni, ini yang orang kata tidaklah setiap hari saya duk maki je, apa benda ni syaitan, perangai, na'udzubillah. Tak ada juga. Di sekali-sekala yang saya galang betul, inilah yang viral ni. You know, so nak kata macam ni, itu saya rasa macam apa yang boleh adalah dah lah, cuci tangan ajalah. Mungkin ini bukan sesuatu yang patut untuk saya, you know. I love to share daripada dulu, you know. Tapi rasanya dah masanya kot, kita pun dengan anak OKU seorang, yang ni lagi. So rasanya pengajaran yang saya boleh ambil kat sini adalah dah lah. InsyaAllah. Ustaz Syahri, mungkin ada apa yang Ustaz Syahri boleh komen kepada apa yang Fin Jamal sebut. Kak Fin kata dah tiba masa untuk dia cuci tangan. Ada apa-apa yang Ustaz Syahri nak komen? Saya unmute jap. Okey. Silakan Ustaz Syahri. Sorry Tuan Amin, saya tak perasan mute. Silakan. Kalau ditanya pada saya mengenai respon kepada apa yang disebut oleh Puan Fin Jamal tadi, saya merasakan kalau Puan Fin Jamal terus menutup daripada bercakap dalam erti kata berdakwah, mendekatkan anak-anak muda ataupun anak-anak yang disebutkan tadi, terus berdiam diri, saya kira itu satu perkara yang mesti dinilai semula, kerana isunya bukan itu. Isunya adalah dalam perkara-perkara seperti fiqh. Saya kira ada pandangan-pandangan yang berbeza pandangan para ulama. Maka dalam hal-hal seperti itu sahaja saya kira perlu lebih berhati-hati. Tetapi dakwah yang dilakukan oleh Puan Fin Jamal, membangkitkan keinginan anak-anak, budak-budak ni kepada agama, hidup bertuhan, itu saya kira ganjaran besar kalau Puan Fin Jamal meninggalkan ucapan yang baik, dan pada masa yang sama amalan-amalan yang sudah dilakukan yang disebutkan tadi. Ya, jadi itulah sedikit respon saya, Tuan Amin. Ya, betul. Ustaz Afrizal, kalau ada apa-apa nak bagi kata semangat kepada Fin yang mungkin beliau agak terasa kerana kecaman-kecaman netizen, Ustaz Afrizal silakan. Pertama sekali saya kena highlight di sini bahawa mungkin nampak sedikit rasa canggung kerana ada 3 lelaki dan seorang perempuan. Mungkin lebih baik kalau ada seorang lagi perempuan ke. Saya tidak mampu untuk bercakap bagi pihak lain, tetapi saya tidak bercakap dari perspektif saya sebagai seorang lelaki. Saya ada consciousness benda tu di dalam fikiran saya, dan saya tidak membiarkan pemikiran saya dikelabui oleh kelelakian saya untuk memberikan satu point of view. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
saya senada dengan apa yang Ustaz Syahri sebutkan tadi, bahawa pertama sekali apa yang Puan Fin Jamal telah dan sedang lakukan dari segi membantu anak-anak yang berada dalam, orang kata, keadaan yang sangat mencabar tu, sama ada mangsa rogol, pelbagai lagi situasi seperti yang diterangkan di peringkat awal masa Amin tanya tadi, itu adalah satu pekerjaan yang terlalu besar, terlalu mulia, terlalu terpuji, yang perkara yang mampu saya buat daripada jauh ni antaranya ialah saya mohon daripada Allah untuk kerja itu disokong, dibantu dan diteruskan, kerana itu adalah merupakan sesuatu yang tak ramai orang boleh buat. Dan kerana itu dalam vlog pertama saya ketika saya respon tentang isu ini, saya nyatakan bahawa ada tiga perkara sahaja yang benar-benar orang kata adalah kebaikan. Yang pertama ialah kita dakwah dengan berasaskan kepada ilmu. Kemudian yang kedua, kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan yang ketiga, kita melakukan kerja kebajikan. Sebab kerja kebajikan, humanitarian, membantu mereka yang berada dalam kesusahan, ini adalah benda yang terlalu besar nilainya di sisi Allah. Sebab itu dalam Al-Quran pun, dalam surah Quraisy, Allah Ta'ala kata, dan sembahlah Tuhan rumah ini, ya, hadzal bait. Siapakah Allah Tuhan Kaabah itu? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Iaitulah Tuhan yang memberi makan kepada orang yang lapar dan yang menghilangkan rasa dan memberikan rasa aman daripada orang yang hidup dalam ketakutan. Memberi makan kepada yang lapar, mengamankan orang yang dalam ketakutan adalah apa yang Allah gunakan untuk Allah tunjukkan kebesaran dan kerahmatan dia. Sometimes bila kita buat kerja dakwah ni, kita rasa dakwah ni ialah bercakap, ya, dakwah ni ialah kata-kata yang indah. Tetapi akhirnya yang perlu untuk dipegang sungguh-sungguh adalah amal yang mengisi keperluan. Kalau macam mana ya, kalau saya nak sebut, saya tinggalkan dunia motivasi sebab walaupun dunia motivasi memberikan kepuasan segera kepada saya, sebab bila saya berceramah, kalau orang suka, orang insaf, saya terus nampak dia menangis. Tapi saya tahu bahawa benda itu tidak substantial, kerana menangis hari ini, lepas tu esok ada cabaran yang lain pula. Dan saya mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia motivasi dan menjadi guru sepenuh masa, kerana saya tidak mahu berjumpa dengan sekumpulan pelajar hanya sejam, tetapi perlu melakukan pekerjaan. Cuma itulah pilihan saya menjadi cikgu sekolah. Puan Fin telah memilih untuk melakukan satu kerja yang kita kata satu dalam sejuta daripada orang lain tak buat. Jadi yang itu saya mengharapkan agar, kata orang putih lah, what doesn't kill you make you stronger, kan. Maksudnya benda ni tidak memberhentikan Puan Fin daripada buat kerja berkenaan. How I wish I also have some portion yang saya boleh buat something dalam benda tersebut, tapi kita ada komitmen dan juga perjuangan masing-masing. Cuma aspek yang kita kata dari segi yang Puan Fin sebut tentang niche tadi tu, yang mungkin saya nak ulas sedikit lah, bahawa kalau sekiranya saya sendiri juga tidak termasuk dalam golongan orang kata ustaz yang berlemah lembut ni lah. Bagi orang yang kenal saya adalah seorang yang keras dan kasar. Dengan mungkin saya tak boleh nak mencontohkan kepada orang lain, tetapi dengan anak-anak saya sendiri, saya berbahasa dengan bahasa yang tidak sesuai untuk saya tulis sebagai artikel. Saya dah tulis 18 buah buku, 19 buah buku. Semua buku yang saya tulis telah saya tapis pada bahasa yang sesuai dibaca orang lain. Tetapi sebenarnya di rumah, macam mana saya handle perangai 4 orang anak remaja ni, apa perkataan yang saya pakai, perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan yang menepati konteks keluarga kami, tetapi tidak sesuai untuk saya tulis di khalayak, kerana orang boleh salah faham, dan juga ialah masyarakat, orang kata Malaysia ni, di dalam negara kita ni, saya tak tahu negara lain sebab saya tidak berbahasa dengan bahasa lain, kan. Tapi di Malaysia ni orang akan criticize, orang akan ulas perkataan kita. Macam mana boleh
ustaz cakap macam ni, macam ni. I don't like those kind of things. Saya tak suka benda macam tu. Jadi saya lepaskan ke public hanya apa yang sesuai dibaca oleh public, manakala apa yang hanya niche saya dengan anak-anak, saya dengan guru-guru sekolah yang saya kendalikan dan juga murid-murid di sekolah saya hanya gunakan bahasa. Saya berikan contoh supaya saya tidak supaya mungkin orang dapat melihat dengan jelas. Contohnya, saya bercakap dengan budak-budak sekolah saya. Saya kata saya tidak suka pelajar-pelajar di sekolah kami bermuka-muka. I know where everyone is coming from. We have all sorts of family background. Walaupun you datang kat sini sekolah agama, tapi you adalah KL boy, you adalah KL girl. Saya tidak mahu you live double life. Jadi korang kena fikir betul-betul dalam hal ini. Saya contohnya lah, saya takut nak bagi contoh tapi saya tak suka orang buang masa mengulas apa yang saya contoh. Contohnya lah, saya bagi contoh paling simple. Korang kalau nak bercinta lelaki dengan perempuan, korang tengok budak lelaki sebelah ni, handsome, ada handphone, cantik handphone dia, hebat. Handphone tu bapak dia beli, spender dia pun mak dia beli. Kalau kamu nak jatuh hati dengan orang, kamu kena fikir dulu, dia ni boleh ambil tanggungjawab ke untuk jaga kamu? Dan saya cakap pada budak lelaki di sekolah saya, contohnya saya kata, sebelum kamu sentuh budak perempuan kat sebelah kamu tu, kamu kena ingat dia datang daripada mana. Mak dia sampai terkoyak kemaluan kerana nak mengeluarkan budak ni 14 tahun yang lalu, membesarkan dia dengan susah payah. Tiba-tiba kamu atas dasar cinta, kamu nak sentuh dia macam dia ni tak ada mak bapak. Contohnya, itu ayat yang saya pakai di sekolah. Tetapi saya tidak akan guna perkataan yang mendatangkan dosa. Saya guna perkataan yang gentle but firm. Maksud dia macam tu. Maka pada pandangan saya, bila saya lihat perkembangan ini, mungkin dengan crowd yang begitu besar, ya, yang begitu luas yang Puan Fin Jamal ada, cadangan saya ini ialah untuk menyokong agar Puan Fin terus buat apa yang sedang dilakukan, iaitu teruskan kerja-kerja yang dilakukan untuk membantu remaja-remaja wanita yang sangat memerlukan bantuan itu. Kemudian diskusi yang bersifat niche based tadi itu mungkin boleh dielakkan daripada ianya disampaikan dalam bentuk yang terbuka, kerana kita tidak dapat mengawal pemahaman pemikiran orang lain walaupun ianya sangat berkesan untuk kelompok kita. So kita create macam satu grup yang dihadiri oleh mereka sahaja yang ada di dalam grup itu yang boleh hadam pendekatan yang kita pakai, manakala yang public itu terpaksalah kita berkorban untuk tidak memperkatakan semua yang kita nak perkatakan. Kita hanya dapat memperkatakan apa yang selamat untuk diperkatakan di public, because that is the nature of social media, yang kita tak boleh kontrol keliaran masyarakat bila membaca dan melihat sesuatu. Itulah pada cadangan saya kan. Wallahu alam. Okay, dan last but not least, Fin, saya yakin bila Fin buat kerja dakwah ni, you have your own dream, you have your own vision. So apa ultimate goal yang Fin nak capai dalam kerja dakwah, dan apa sebenarnya yang ada dalam kepala Fin, strategi untuk mencapai visi ataupun your dream dalam kerja dakwah yang Fin buat selama ni? Silakan Fin. Saya punya objektif adalah untuk tak bagi langsung, kalau boleh saya nak selamatkan semua daripada merasa peritnya nak taubat. Sebab tak taubat, tak buat lagi senang boleh taubat. So setakat saya mampu, objektif saya selama ni bila saya buat sharing ke apa-apa, memang supaya dia orang tak sentuh langsung benda-benda yang saya pernah hidup satu masa dulu. Itu je. Dan saya belajar, kalau kita nak padamkan dosa-dosa kita, kita kena buat banyak-banyak kebaikan. Itu je. Saya tak ada objektif apa, tak pernah langsung teringin nak jadi selebriti ke, insta famous ke, tak minat langsung dengan term-term macam tu. Tak pernah suka, tak pernah selesa pun. Sebab saya tahu saya bila-bila saja boleh mati, dan saya tak nak anak-anak saya rasa seksanya hidup, bertanya, dah terima belum ni Allah taubat aku? Dah terima belum Allah? Hari-hari nak tanya Allah, taubat dah terima belum? Orang yang tak pernah rasa tu, dia takkan tahu sakitnya benda tu. So itu je objektif saya. InsyaAllah.
Baik, sebagai penutup sebelum kita pergi pada segmen terakhir, saya persilakan Ustaz Syahri untuk sampaikan sedikit pesanan, taujihat kepada Fin, kepada para pendakwah di luar sana bahawa perjalanan kita adalah perjalanan yang jauh. Silakan Ustaz Syahri. Mengejut betul soalan ni. Kalau penutup, barangkali kita akan tutup majlis dengan surah Wal Asri, tetapi saya ambil kesempatan ini untuk menyebut satu perkataan yang bagi saya sangat mahal dalam surah Wal Asri, iaitulah perkataan sabar. Kalimah terakhir dalam surah Al Asri adalah perkataan sabri, perkataan sabar. Kita boleh memahami watawasau bil haq, watawasau bis sabar adalah menyampaikan kebenaran, dan Allah Ta'ala tambah satu lagi, kena sampaikan dengan kesabaran. Yang pertama sekali, kesabaran di situ adalah kesabaran dengan musibah yang terjadi akibat daripada kebenaran yang kita sampaikan. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Yang kedua, yang barangkali kita jarang beri perhatian adalah juga kesabaran apabila dakwah ini mula mendapat minat ataupun pujian. Maka pada waktu ini kamu, ya, Syahri Abdul Rahman dan sesiapa sahaja kena mampu untuk menekan pause button juga. Kerana kesabaran bukan sekadar apabila berlakunya musibah di atas jalan dakwah, orang membenci kita, orang mula memerangi kita, tetapi bersabar juga perlu apabila kita mempunyai ramai orang-orang yang memuji kita, orang-orang yang saya boleh sebutkan follower kita. Dia adalah saya sendiri pun. Ini peringatan untuk diri saya. Jadi sabar di situ adalah sabar daripada membuat sesuatu yang menggadaikan prinsip demi semata-mata mengangkat, ya, menunaikan permintaan orang-orang yang memuji kita. Semoga Allah jadikan kita dari kalangan orang yang bersabar dengan prinsip dan tidak terikut-ikut kemahuan pengikut-pengikut kita. Ya, sebab itu menarik Luqman Al-Hakim, ya, kita bicara pasal hikmah, jadi tokoh yang penting kita kena rujuk adalah Luqman. Beliau tidak menghabiskan wasiatnya kepada anak-andanya dengan hanya sekadar menyebut wasbir ala ma asabak, tetapi susulan selepas itu beliau menyebut tentang berjalan dengan baik, jangan sombong, jangan sampai bersuara dengan suara himar, jangan sampai berpaling bila ada orang-orang yang setengah pandangan melihat mereka ini hina. Jadi ini sebenarnya dua ayat terakhir itu menunjukkan kedudukan penyampai amar ma'ruf nahi munkar yang sudah, saya boleh katakan, popular, ya, sudah dikenali ramai. Dan bila terkenal, inilah cabarannya adalah kita kadang rasa kita boleh bercakap ikut suka kita, sedangkan di sisi Allah kita sedang menggunakan suara himar. Kita boleh buat apa saja memek muka, sedangkan di sisi Allah telah berlakunya tusa'ir khaddaka linnas. Jadi mohon Allah kekalkan kita dalam kesabaran apabila kita mempunyai pengikut yang ramai. Dan terakhir, Abah Amin, Ustaz Puan Fin, sabar daripada membuat kesimpulan terlalu cepat kepada sesuatu yang terjadi yang kurang menyenangkan. Ini kerana Nabi Musa AS dididik dan diterbiah dengan kesabaran bentuk begitu. Kaifa tasbir ma lam tuhit bihi khubra. Nabi Musa dalam suratul Kahfi terlalu pantas membuat kesimpulan, sedangkan kesimpulan berkenaan bukan menggambarkan realiti dan hakikat yang terjadi. Yang hakikat sebenar adalah Nabi Khidir sedang memberikan rahmat dan belas kasihan. Tetapi Musa AS, ya, barangkali kerana karakternya adalah tidak boleh berkompromi dengan kemungkaran, maka karakter itu telah menyebabkan baginda melakukan apa yang Nabi Khidir telah sebut, di mana gagal untuk menekan pause button, untuk bersabar dan tidak mengeluarkan sebarang perkataan. Jadi saya kira dengan tiga tafsiran tadabbur kepada perkataan sabar itu menjadi pegangan orang-orang seperti saya lah yang diuji Allah dengan follower, dengan media sosial ini. Wallahu a'lam. Abah Amin. Sabar dengan prinsip, masya-Allah. Okey, jazakallah Ustaz Syahri. Ustaz Rizal, saya yakin ada kata-kata mutiara daripada Ustaz Rizal untuk Fin khususnya dan juga untuk para pendakwah, para doa di Malaysia
umumnya Ustaz Rizal? Yalah. Pertamanya saya minta ampun daripada Allah SWT menjadi orang yang banyak cakap. Bila banyak cakap ni lagi banyak risiko buat salah lah kan. Dan saya mohon juga daripada Allah supaya jangan jadikan saya orang yang hanya reti bercakap. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz Syaris petik tentang nasihat Luqman tadi kan. Dia juga mengingatkan kepada kita lah bila Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aqimis solah, ya, dirikan solat. Seterusnya diperintahkan kepada anak itu untuk buat kerja dakwah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tegakkan yang makruf dan tinggalkan yang mungkar. Kemudian selepas itu terus diberitahu kepada si anak akan hakikat dakwah. Wasbir 'ala ma asabak. Bila kamu buat kerja dakwah, bersedialah, bersabar dengan apa yang menimpa kamu. Bila buat kerja dakwah, mesti akan diuji. Inna dhalika min azbil umur. Kerana dakwah itu adalah kerja yang sangat besar, memerlukan kepada keazaman yang tinggi, yang memerlukan kepada ketabahan. Justru, bila kita fikir tentang dakwah ni, kita pinjam sedikit nasihat daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa dalam buku Saqafah Da'iyah, ini saya bukan promote buku saya Seni Berfikir yang Hilang kan, tapi saya ada tulis benda tu dalam buku bahawa pendakwah sifatnya memberi, ya, dan kita tidak boleh memberi kalau kita tidak memiliki. Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tak ada something tak boleh beri something. So in order to buat kerja dakwah, dan buat kerja dakwah tak perlu sampai jadi pendakwah. Since you sebagai isteri, you sebagai suami, you sebagai mak bapak kepada anak, you sebagai cikgu, you sentiasa ada kena beri something kepada orang keliling kita. So kita kena bekalkan diri kita dengan 3 bekalan. Bekalan yang ketiga ialah bekalan ilmu. Yang tu saya tak nak bincang dah. Yang keduanya adalah bekalan akhlak. Ya, akhlak tidak ada pandangan kedua. Kita tidak ada khilaf tentang apakah akhlak yang baik dan apakah akhlak yang buruk. Akhlak yang baik itu perlu dipegang pada semua aspek, dan akhlak itu bukan skema, akhlak itu bukan luruh bendoi, akhlak itu bukan nerd, ya, istilah-istilah yang orang pakai untuk mencemar the idea of having a good character. Itu yang kedua. Dan in order to have a good character, you need to have a good cognitive. You kena boleh berfikir, sebab akhlak buruk juga diterjemahkan daripada cara berfikir yang problematik. Itu yang kedua, tapi saya tak nak sentuh. Saya nak sentuh yang pertama, iaitu bekalan utama kita berdakwah adalah iman. Kita buat kerja dakwah kerana iman kita kata dakwah itu sesuatu yang perlu kita buat. Sebab kalau kita buat kerja dakwah sebagai orang kata ikut trend, sekarang ni semua orang berdakwah, so kita pun berdakwah, dia tidak sustain. Kita buat kerja dakwah kerana supaya kita tak makan Maggi, sebab housemate kita semua pergi usrah, tinggal kita seorang kat rumah. Tak ada orang masak. Baiklah pergi usrah daripada duduk rumah makan Maggi kan. So itu juga tidak sustain. Kita kena buat kerja dakwah kerana akidah kita kata kita kena laksanakan benda ini. Apa sebabnya? Supaya dengan iman kita ada keyakinan, kita ada harapan, dan akhirnya kita ada kekuatan. Saya bagi contoh macam ni. Kalau kita tidak ada kepercayaan, kita tidak ada keyakinan. Dan bila kita tidak ada keyakinan, kita tidak ada harapan. Dan bila kita tak ada harapan, kita tak ada kekuatan. Dan saya personally, juga saya nampak tepi ni, saya nak remind juga kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton kan, jangan sentiasa nak type ke, kalau nak ulas apa yang panel cakap pun, it can be done later. You just sit down, relax and focus. Because dalam pembelajaran saya, learning, education and technology, there is a thing yang disebut sebagai fingers are moving faster than your brain. Kan, macam you type, akhirnya yang dapat banyak pelajaran adalah screen, tapi otak kosong because we busy typing. So itu juga saya kena ingatkanlah kepada audience kita yang sedang menonton, calm down and listen. Okay, itu yang balik pada yang tadi, kepercayaan, keyakinan, harapan, kekuatan. Saya bagi contoh macam ni. Pakcik ni duduk atas rumah, banjir, air banjir tu dah naik sampai ke bumbung. So dia call,
tolong selamatkan saya, air ni dah naik sampai ke bumbung, saya takut ni. Lepas tu orang pasukan keselamatan kata, awak ada dekat mana? Saya ada dekat kampung sekian. Jadi pasukan keselamatan kata, okey, dalam sejam lagi kami sampai. Ya. Walaupun lagi sejam baru sampai, tapi sebab maklumat tu jelas, dia yakin yang dia akan ditolong. Bila dia yakin dia akan ditolong, dia ada harapan yang dia akan diselamatkan. Dan bila dia ada harapan dia diselamatkan, dia ada kekuatan untuk bertahan. So dia duduklah tu tunggu. Walaupun air dah kena kaki, sabar. Lagi setengah jam, lagi 20 minit. Dia ada kekuatan kan. Berbeza dengan orang kedua. Ya, orang kedua duduk atas bumbung. Tolong selamatkan pakcik ni dah air dah naik sampai ke bumbung ni. Lepas tu pasukan keselamatan tanya, pakcik ada kat mana, bagi tahu ni kami nak datang ni. Saya ada dekat kampung tu. Telefon mati, bateri habis. Tak sempat nak bagi tahu dia ada kat mana. Jadi bila dia tak dapat beritahu dia ada kat mana, dia tak tahu adakah dia akan diselamatkan ke ataupun tidak. So dia tidak ada asas untuk dia percaya. Dan bila dia tidak ada asas untuk percaya, dia tidak ada keyakinan sama ada dia akan diselamatkan ke ataupun tidak. Dan bila dia tidak ada keyakinan, dia tidak ada harapan. Dan bila dia tidak ada harapan, dia hilang kekuatan. Dan bila dia hilang kekuatan, walaupun pasukan keselamatan tu sebenarnya ada kat belakang pokok pisang tu, tapi sebab dia dah tak yakin dia akan dibantu, akhirnya dia terjun. Dia mati sebelum dia ditenggelamkan oleh banjir. Jadi di situlah pentingnya akidah. Akidah ini bukan soal hafal rukun iman, sifat 20 ke, ataupun soal akidah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Akidah ini adalah sumber kita buat kerja. Sebab itu bila Allah suruh kita buat something, dia akan dimulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita jangan laksanakan kerja dakwah ini semata-mata kerana sebagai bentuk orang kata reaktif. Contohnya kerana kita dapat kesedaran dan kita menjadikan itu sebagai asas untuk kita buat. Dia bukan salah, tetapi saya bimbang dia sukar untuk sustain. Sebab keinsafan adalah spark plug. Spark plug ni dia macam pik, dia keluar api macam tu. Tapi kalau you tak sambut api tu dengan minyak, dia matilah. Jadi keinsafan perlu disambut dengan minyak. Dan minyak itu adalah ilmu, belajar, bertenang. Dan kita ingat balik apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Walaupun Rasulullah SAW nak selamatkan satu dunia, bukan setakat dunia masa baginda hidup, sampai lepas baginda wafat pun, baginda fikir tentang kita ni. Rasulullah termenung tepi kubur kan. Sahabat tanya, kenapa fikirkan apa? Dia kata dia fikirkan tentang saudara-saudara dia. Siapakah saudara-saudara tu? Rasulullah kata iaitu orang-orang beriman pada masa akan datang. So Rasulullah bukan hanya fikir nak selamatkan orang keliling dia. Rasulullah fikir sampai Hasriza, Syari, Amin dan Fin ni pun Rasulullah fikir 1400 tahun pun apa yang boleh aku buat, dan itu menyebabkan baginda rasa anxiety, rasa susah hati, rasa bimbang. Kemudian Allah tenangkan. Allah kata fadzakir, berikan peringatan, innama anta mudzakir, sebab engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak ada kuasa untuk mengawal semua yang ada di keliling ini. Semua orang akan ikut jalan masing-masing, pace masing-masing, tetapi mereka tidak akan sunyi daripada panduan kerana engkau telah memberi peringatan. Peringatan engkau itulah yang akan memandu mereka. Ibrahim AS masa panggil orang untuk buat haji, baginda tertanya, siapa yang nak datang ke Mekah ni? Tak ada apa kat keliling. Allah Ta'ala kata pada beritahu kepada Nabi Ibrahim, Ustaz Syahri betulkan saya kalau saya silap, maknanya kamu seru, kami yang sampaikan, kata Allah. Maknanya Ibrahim yang menyeru, tetapi yang menyampaikan seruan itu adalah Allah, bukan Ibrahim. Sebab Ibrahim tak mampu, Ibrahim hanya manusia dan manusia itu terbatas. So dakwah kita, walaupun kita jerit kuat macam mana pun, dia boleh mati just 2 meters away. Tapi yang memanjangkan dakwah kita sampailah di mana-mana, merentas zaman, merentas geografi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab supaya kita tidak putus harapan. Last but not least, perkara yang ingin saya nak kongsikan, dan ini juga
peringatan untuk diri saya, sebab saya rasa saya dah bukan public figure, Alhamdulillah. Orang dah tak kenal. Saya macam, siapa Pakcik Gemuk ni kan, Ustaz Azizan ni kan, tak pernah jumpa pun. Tapi pernahlah seketika Amin Idris adalah antara punca menselebritikan saya sebab dia panggil saya keluar TV. Saya ingin memberikan sedikit orang kata nasihat untuk diri saya dulu, lepas tu untuk Amin, untuk Fin dan juga untuk Ustaz Syari. Bila kita buat kerja dakwah ke kerja apa sekalipun lah, cabaran sekarang ni ialah kita akan create crowd. Okay? Kita akan create crowd, kita ada followers. Kita ada tanggungjawab untuk tidak menjadikan followers kita itu figure centered. Kita tidak boleh menjadikan crowd kita itu centralized kepada kita. Apa sahaja seruan yang kita sampaikan mesti dihalakan kepada Allah. Dan ini sangat penting sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat sebahagiannya hilang hala tuju. Macam mana nak buat ni? Rasulullah wafat. Memanglah Rasulullah SAW wafat kerana baginda adalah manusia. Sampai Umar bin Al-Khattab, sahabat yang sangat dekat dengan baginda pun nak cabut pedang. Siapa kata Rasulullah wafat, pancung kepala dia. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan mati. Yang merosakkan dakwah kita ialah bila kita create crowd. Bila kita kumpul orang keliling kita. Saya tak berapa berkenan sikit baca dekat tu, macam kami ni pengikut Ustaz Syari, kami ni geng Fin, kami je yang faham Fin, kami je yang faham Ustaz Syari. Itu adalah penyakit. Dan sebab itu tahun 2015 saya delete saya punya account Facebook page yang ada 80,000, taklah banyak mana, tak level Katy Perry pun kan, 80,000 saja. Tapi pada masa itu, orang semua jadi peminat saya. So bila saya cakap something, bila saya silap, ada orang nak betulkan saya, tapi follower saya tak bagi. Follower saya kata, kau siapa nak tegur Ustaz Azizan apa semua? Sepatutnya saya happy lah, saya sukalah kalau orang buat macam tu kan. Tapi saya tahu itu membinasakan saya. Pepatah Melayu kata, sokong bawa rebah. Penyokonglah yang menghancurkan kita. Maka saya delete Facebook account tersebut. Dan bila saya delete account Facebook saya itu, memang kesannya saya jadi miskin. Jual buku tak laku, orang jemput ceramah tak tahu, tak datang. Sebab kita tak boleh nak marketing tool kita hilang. Tapi demi menyelamatkan iman saya, demi menyelamatkan diri saya daripada dirosakkan oleh follower saya sendiri, saya delete semua benda tu. And then saya start balik. Saya bukan berhenti berdakwah, saya start balik. Dan saya fokus kepada niche saya sahaja, iaitu saya adalah di bidang pendidikan. Saya dah tak ulas tentang politik, saya tak ulas tentang isu-isu semasa, saya hanya ulas tentang how to improve learning experience, classroom practices and how to assist our children to have better schooling experience. Dan kerana itu, saya terpaksa menyesuaikan diri daripada setiap kali tulis something dapat 350 like, kemudian 350 share, lepas tu 1000 komen, bertukar kepada 3 je like, 2 je komen dalam tempoh 3-4 tahun. Pada masa itu saya minta tolong daripada Allah. Ya Allah, tenangkanlah hati aku bila aku bercakap, aku tak tahu orang dengar ke tak dengar, because I cannot see the reaction. Tapi saya yakin apa yang saya buat itu ialah something substantial. Something yang kalau orang baca, orang akan dapat sesuatu yang baik. Saya delete saya punya account Instagram sebelum ni, tahun 2015, semasa saya menegur pendekatan tudung Farida yang menjual tudung dalam keadaan menyebabkan makcik-makcik berlaga-laga, berebut-rebut masa tu, menyebabkan saya punya Instagram penuh dengan bahasa-bahasa longkang yang menyokong dan menentang. Saya tak suka. Sebab saya punya Instagram, saya punya Facebook page adalah tanggungjawab saya. Because I created tempat tu. So orang mencarut ke apa ke, walaupun orang tu yang mencarut, tapi saya ada tanggungjawab because it's my page. Maka saya delete benda tu. Saya delete semua benda tu and then saya start balik. Dan inilah yang saya nak tekankan, bahawa Islam adalah agama yang sangat sensitif daripada aspek figure centered. Never ever call people to yourself, but you call people to Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila you nampak macam ada pengikut, oh kita orang saja yang faham kita orang. Siapa yang biasa ikut Ustaz Rizal tahu Ustaz Rizal ni macam mana. Anda tulis macam tu, saya baca. Tapi saya tak tahu je. Because I don't take that as a compliment ke apa ke, tidak. Malah saya berhati-hati dengan hal tersebut. That is something yang kita kena belajar. This is the whole social media, social influencer thing ni adalah new experience in human civilization. Tapi kita dah ada long history tentang bagaimanakah syaitan mengelirukan manusia. Kita sudah ada long history tentang bagaimanakah manusia behave dengan masyarakat, bagaimana society ke apa dan sebagainya kan. Jadi itulah perkara mungkin yang saya ingin sentuhkan, dengan harapan kita semua dapat sama-sama memperbaiki diri. Macam yang saya sebut awal tadi, at the end there is no such thing as celebrity, social media, netizens ke. Hakikatnya saya lebih setuju dengan Diva AA bahawa at the end netizens akan jadi neraka zens kalau sekiranya kita tidak behave dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Yang ada di hadapan kamu, you jangan letak syarat macam, oh sebab tu Ustaz Rizal kena aktif untuk jawab soalan-soalan fiqh. Saya juga manusia. I also have my children. I also have my wife. I also have my own responsibility. If you want to learn something, be patient. It's not my duty to satisfy you. Even dalam soal agama sekalipun, you kena sabar. Semua orang kena didisiplinkan balik. Kalau tak suka ke, nak unlike ke, nak report ke, account kena tutup ke, that's fine. I shut down my Twitter, 70,000 followers pada suatu ketika, dah tak banyak mana pun. Tapi sekarang ni adalah dalam beberapa ratus, baru naik 4,000 kesan isu jenayah rogol ni. Tapi bagi saya 30 ke, 4,000 ke, 4 juta ke, kita balik pada slogan asal kita yang awal-awal tadi, iaitu apa yang tidak berharga di dalam kubur, tidak berharga di luar kubur. Just let go. Apa-apa yang tidak menolong kita jadi orang yang baik, just let it go for the sake of Allah SWT. At the end, saya sayang Amin, saya sayang Syakri, saya sayang Fin. Sebagai kita semua adalah saudara-saudara Allah SWT, dan moga kita semua disatukan oleh Allah Ta'ala, bukan hanya di skrin ini pada hari ini, tapi Allah satukan kita dalam redha-Nya di syurga ni nanti. Itu yang kita nakkan, insya-Allah. Wallahualam. Baiklah, pertama sekali saya ucap terima kasih pada Ustaz Rizal, pada Ustaz Syakri. Fin, thank you very much kerana sudi bersama kita pada malam ni. Saya faham anak pun dah mula stres. Dah mula panggil mamanya. Sebelah malam dah ni. Dan last but not least, kita renung satu ayat Allah, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asyiqqah." Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah, sekiranya jalan yang bawa oleh Nabi adalah jalan yang dekat dan mudah, nescaya dah ramai orang ikut, tapi jalan yang Nabi bawa dahlah jauh, penuh dengan kepayahan. Jadi kepada Fin, stay strong, teruskan berdakwah, you will never walk alone, insya-Allah. #Amba bukan penyokong Liverpool. Okay Fin, thank you very much Fin. InsyaAllah. Ustaz Rizal, thank you. Syahri, thank you very much. Okay, Bamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.